Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman katsiran katsira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Bapak-bapak, tuan-tuan sekalian, Allah SWT menjadikan kita manusia untuk Dia, dan Dia jadikan kita untuk Dia, untuk menjadi kekasihnya, untuk memuji Dia, untuk menyayangi Dia. Jadi untuk itu Dia cipta yang lain untuk khidmat bagi kita, untuk kita dapat manfaat, faedah daripada langit, bumi, bulan, bintang, air, sungai, laut. Jadi semua perkara yang lain dari kita dicipta untuk kita, untuk kita manfaat, khidmat pada kita. Jadi bila kita tidak mau dijadikan atas maksud yang kita dijadikan, kita tak mau jadi kekasih Allah, maka yang dicipta selain daripada kita ni, yang sepatutnya iman kita, dia tak mau dah. Dia tak mau datangkan kebaikan. Maka dia datangkan huru hara. Kuman-kuman semua dah tak nak buat baik kita dah. Dia jadi wabak lah. Wabak ni sekarang berlaku sebab kita tak mau jadi atas maksud yang kita dicipta. Kita tak nak mau jadi kekasih Allah. Kita pula mau jadi kekasih selain Allah yang dicipta untuk khidmat kita. Kita pula nak jadikan dia kekasih anak kita, bini kita, isteri kita. Nak duit, semualah. Jadi kita sudah silap lah. Inilah disebabkan kita tidak diajar dari kecil lagi maksud hidup ini. Tak ada diajar, tak tahu. Ini patut diajar kecil lagi. Ini lupakan semua. Bagi tahu anak besar nak jadi apa. Ini semua silap. Belajar tak ada guru. Belajar dengan iblis. Siapa yang ajar kita suruh tanya anak apa nak jadi bila besar? Tak ada kan? Ada kitab turun. Dan dalam kitab tu bagi tahu kita. Tak ada, buat-buat je. Jadi ada budak nak jadi askar. Nanti besar jadi cikgu, ada jadi mau jadi doktor. Yalah, buat kerja untuk dapat duit lah. Kan? Lain tak ada. Apa Yazid masa kecil dia nak jadi apa? Yazid? Tak ingat dulu. Tak ingat. Polis lah sekarang. Sama? Polis. Budak-budak tengok polis ni macam ada power kan. Dia hormati. Jadi dia nak lah jadi polis. Tak berfaham sangat lah. Yang polis ni yang bawah ni kurang duit kan. Jadi bila dia besar, dia tak boleh. Nak banyak duit mesti bisnes, berniaga. Jadi manusia ni tidak diajar. Bapak pun tak tahu, mak pun tak tahu, nenek-nenek pun tak tahu. Dari dulu lagi tak tahu. Sebab apa tak tahu? Sebab tu dia turun-temurun jadi tak tahu. Tak pernah tahu kan. Dalam tu tak pernah tahu. Maknanya tak ada zaman di mana manusia ni tahu maksud dia dicipta. Sebab itu tak diajar. Kalau tidak mesti diajar sikit-sikit lah. Ada juga manusia ni yang faham, tapi tak. Sebab tak diberitahu. Kerana tak tahu kan. Kerana apa tahu? Dulu bapak dia tak beritahu, mak dia
Kenapa mak dan abang tahu? Nenek dia tahu, tak dulu tak beritahu. Datuk dia tak beritahu. Dan seterusnya. Down the line, ada putus lah. Dia punya salsila tu. Putus. Jadi inilah kerosakan yang berlaku pada manusia kerana mereka tak diberitahu dari kecil lagi. Tak diajar. Apa sebab dia dicipta. Kita hari ni tak ajar. Tak ada dalam buku pelajaran kat sekolah, mana-mana lah. Patutnya ada kat sekolah tu lah. Supaya dia jadi bapa nanti, dia jadi mak. Bila dia besar, dia ajar anak dia. Dia belajar dari mana? Dari sekolah lah. Di sekolah tak ada dulu. Semua pergi apa? Tak dulu-dulu semua tak ada sekolah. So dia orang semua membesar dengan bekerja. Gembala kambing, bertanam semua padi. Tak adalah belajar. Satu zaman datuk nenek kita tu mana ada sekolah? Ada. Tapi zaman Rom dulu, budaya Rom, budak-budak pergi sekolah. Tapi budaya kita ni tak tahulah bila masa dia pergi sekolah. Saya ingat tak ada pergi sekolah, dia orang pergi sawah. Ataupun tangkap ikan. Jadi selepas Nabi Adam, lepas tu Nabi Nuh. Lepas Nabi Nuh, manusia ada sebahagiannya tu dia diberi Allah ajar dia buat kapal, buat sampan, buat perahu. Dia orang dapat ilmu tu selepas zaman Nabi Nuh. Jadi dia orang mula jadi nelayan. Sebelum tu pun tak tahu apa kerja dia. Tak tahu jadi nelayan ni. Zaman Adam, zaman Nuh ni. Selepas tu bila mereka dah habis bah tu, mereka dapat belajar buat sampan, perahu. Jadi mereka dapat kerjaya baru dengan terciptanya sampan ni, iaitu kerja nelayan. Jadilah mereka kaum yang banyak duit tau. Lepas mereka dapat kerja nelayan tu, mereka jadi kaya. Kaya lah, mereka dapat duit, dapat pendapatan, dapat ikan. Kepada mereka ni, mereka dah kaya, mereka dah langgar, mereka dah tak ikut dah. Pelajaran-pelajaran tu semua tak ikut. Yang belajar dengan Nabi Nuh tu, mereka tu semua kumpulan yang ikut Nuh, yang berada dalam bahtera Nuh, yang diajar buat sampan. Tapi mereka dah dapat buat sampan, perahu, kapal, mereka dah dapat kerjaya baru. Kerjaya banyak dapat duit. Atau dapat benda. Jadi dia lupa Allah lah. Jadi kaum yang mana Bani Israel tu, yang menangkap ikan, sebab tu dia menangkap ikan hari Sabtu. Dia tu nelayan. Allah jadikan dia orang kera kerana melanggar sabas. Jadi manusia ni bila lepas tu sekarang ni dah banyak kejaya lah. Bukan kejaya jadi nelayan je. Allah ajar buat baju besi. Allah buat lembutkan besi. Allah ajar. Allah ajar buat kain melalui Nabi Idris. Menjahit. Semua tu Allah ajar melalui Nabi-Nabi kan. Sekarang dah banyak kejaya dah. Jadi dia mulalah lupa maksud dia. Besar nak jadi apa? Besar nak kerja apa? Rashidi apa mak dia tanya tu? Besar nak jadi apa? Polis juga. Dia yang semua ni otak tak betul. Nak jadi polis. Saya tak ingat saya kata saya nak jadi polis. Tak ada ditanya. Nah, yang saya tahu saya mau jadi pandai. Saya mau jadi budak pandai. Saya tak mau jadi apa-apa.
Allah pelihara saya. Daripada nak jadi tu, nak jadi ni. Sebenarnya kita silap. Kita patut ajar anak kita yang betul. Sebab apa kita tak ajar? Tak tahu. Kita mau ajar dia bahawa kamu ni dijadi oleh Allah. Bukan bapa jadi kamu, bukan mak jadi kamu. Kamu ni hamba Allah dan dijadikan untuk jadi kekasih dia. Untuk kamu jadi kekasih dia, kamu kena ikut perintah. Cara yang ditunjuk oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dia kecil lagi lebih tahu. Ditulis. Itu patut tahu tuan. Sebab itulah kita hari ini dah rosak sangat. Sebab apa? Kita maksud hidup pun tak tahu sampai lah ni. Ada yang sebahagian ni yang tak dengar ceramah ni, dia tak tahu. Bayi Wahab tak tahu. Bayi Wahab ketua Jemaah Tabligh, dia kata maksud hidup kita dakwah. Dia yang ajar saya dakwah. Saya pun ikut dia lah mula. Sehinggalah saya diberi faham oleh Allah. Itu salah je. Sebelum Bayi Wahab, tak ada orang cakap maksud hidup. Tak ada ustaz-ustaz lama di Nizamuddin tu ajar kita maksud hidup. Mereka tak belajar juga. Tak pernah dengar bayan dia orang kata maksud hidup kamu ni jadi kekasih Allah. Saya tak pernah dengar. Sekali saya tak dengar. Saya tak tahulah, saya mungkin lupa. Saya tak. Sedangkan ada diskusi dia bagi tahu. Jadikanlah aku maksud, kata Allah. Jadikanlah aku matlamat. Jadikanlah aku kekasih. Itulah dia maksud hidup. Apa lagi? Jelas lah. Ada pula Bayi Wahab mempersonakan semua. Mufti pun terperanjat. Dia dengar bayan daripada bilik. Bayi Wahab cakap, maksud hidup. Wah, dia tak pernah dengar ni. Tapi lama-lama dia terima jugalah Bayi Wahab maksud hidup. Jadi maksud hidup kita bukan kerja dakwah. Kerja dakwah tu kerja yang kita kena buat untuk mencapai maksud. Maksud hidup kita ialah menjadi kekasih Allah. Ini saya ingat tak ada orang cakap. Saya ada dengar dalam tabligh bila Bayi Wahab cakap maksud hidup kita dakwah, ada sebahagiannya tak setuju. Tak setuju dia kata. Maksud hidup kita akhirat, dia kata. Itu kumpulan Bakar Mansur yang selalu menentang apa saja arwah. Ustaz Rauf, Ustaz Razak, semua pun dah jadi arwah. Tak tahu apa jadi kat dia. Mereka lah menentang. Tapi orang macam Aziz Hazbi, the ardent follow of Bayi Wahab. Maksud hidup dakwah. Jadi sebenarnya ialah Bayi Wahab pertama kali saya dengar lah kat dunia ni yang cakap maksud hidup. He's right, he's on the right track, but not properly correct. Dia lah seorang yang cakap maksud hidup. Mana ada ustaz Maulana cakap? Mana ada? Tak ada. So perkara pertama ialah kita kena tahu maksud hidup kita. That is very very correct. What he said is very true. Kita kena ada maksud hidup. Hanya dia cakap salah lah. Tak sampai lagi ilmu masa tu. Maksud hidup dakwah. Tak sampai ilmu. Tak sampai faham tu tau. Benda ni benda besar. Sebab apa? Manusia semua maksud hidup dia dunia nak jadi kaya, nak dapat duit. Apa maksud hidup sama? Jadi kaya. Sampai ke hari ni lagi, walaupun dah tahu maksud hidup tu jika dikasih Allah. Apa maksud hidup Yazid? Tak ada lain tak bukan dapat hidup dalam dunia dengan seronok. Dan untuk seronok kena ada duit. Mana boleh seronok dengan tak ada duit? Ada ke? Orang boleh duduk dalam dunia seronok tak ada duit? Ada. Duit banyak. Macam si Rashidi, seronok dia. Daripada kecil sampai sekarang duit tak ada. Tapi dia nak duit banyak sebab nak seronok. Sebab manusia nampak. Jadi bila mereka dah tenggelam, seluruh manusia tenggelam dengan ini, tak nampak maksud hidup agama tu. Jadi maksud hidup tu tak nampak betul. Jadi Bayi Wahab dengan kekaburan tu beritahu kita maksud hidup kita dakwah.
kekaburan. Kekaburan pagi, macam pagi kabur tak nampak. Jadi sebenarnya maksud hidup kita bukan dakwah. Kerja untuk mencapai maksud. Dah dekat nak betul dah tu. Betul lah. Dah dekat nak betul lah. Jadi dengan izin Allah, Allah ilham kat saya. Maksud hidup kita bukan kerja dakwah. Maksud hidup kita ialah menjadi kekasih Allah. Ini tak pernah lagi tuan. Tak pernah lagi diberitahu. Ada orang dengar? Selain daripada saya, tak ada. Seluruh jemaah tabligh yang nampak wali tu tak tahu maksud hidup kita ialah kerja dakwah. Bukan, maksud hidup kita ialah untuk menjadi kasih Allah. Dia orang kata dakwah. Tak habis-habis orang cakap. Sampai lah ni juga yang tak pernah nak faham tu. Jadi maksud hidup kita bukan kerja dakwah. Bukan semayang. Dakwah, semayang, perintah Allah kan. Kalau maksud hidup kita dakwah, kenapa tak maksud hidup kita semayang? Kan dah tak betul. Itu yang tak faham mana ni. Jadi maksud hidup kita ialah menjadi kekasih Allah. Jalan kita kerja dakwah untuk mencapai maksud. Sebab itu Allah bagi tahu, kul hazihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah wahai Muhammad, ini jalanku. Mengajak manusia kepada Allah. Kerja dakwah lah tu. Mengajak manusia kepada Allah tu apa? Dakwah. Dia adalah jalan, bukan maksud. Macam mana pula Bayi Wahab? Jadi Bayi Wahab ni tak berapa faham sangat. Quran ni tak faham. Dia sebut-sebut aja lah. Dia ada dapat ilham sikit. Tak cukup. Tapi dah besar dah tu. Pencapaian yang besar. Kerana manusia ni semua tak pernah tahu maksud hidupnya. Jadi Bayi Wahab tu fikir. Ni sebab mereka tak buat kerja dakwah ni. Sebab tak buat kerja dakwah maksud hidup. Kamu dihantar untuk kerja dakwah. Kamu dihantar untuk kerja dakwah. Setakat itu je dia tahu. Apa dia kerja dakwah tu dia tak tahu. Kerja dakwah tu mengajak manusia kepada Allah. Dia tak tahu. Saya tak pernah dengar pula dia sambung. BJ. Yang kita dengar perintah. Kita dengar Bayi Wahab tu cakap apa. Sampai dia pun tertidur. Kita pun tertidur. Mana apa ni Sufian tahu Bayi Wahab ni? Dia tak tahu, ketawa pula. Tak ada siapa dia jumpa dia. Jumpa Bayi Wahab Sufian. Mana dia? Yazid? Nampak je. Jumpa tak ada. Nampak. Nampaknya dia cium saya lagi. Bukan cium kat pipi tuan, cium kat mulut saya. Ada orang cium mulut tuan. Wali Orang Pakistan ni dia tak cium. Jadi maknanya dia sayang sangat kat saya tu. Dia pun heran kenapa dia sayang sangat kat saya. Dia tak tahu yang dia nak dari dia tu Allah bagi saya faham apa dia cakap dan dapat betulkan lagi apa yang dia cakap. Dia tak tahu sebenarnya, sebab itu dia cakap dakwah ni masih hidup. Tapi dia dah ada cahaya tu. Iaitu manusia ni kena ada maksud hidup dulu, baru boleh jadi betul. Jadi kerana dia nak sangat umat Islam ni buat kerja dakwah, dia pun cakap lah dakwah maksud hidup. Sebenarnya dakwah bukan maksud hidup, dia adalah jalan. Kerja, perintah. Kul hazihi sabili ad'u ila Allah. Jelas ayat Quran tu, bukan tipu dah. Bayi Wahab mungkin tak baca ayat ni atau membaca tak faham. Jadi maksud hidup kita ialah menjadi kekasih Allah. Ya. Atau matlamat hidup kita jadikan kita untuk jadi kasih Allah. Kasih Allah apa maknanya? Apa makna kasih Allah? Samad. Mencintai Allah. Mencintai Allah. Yazid? Taat semua perintah Allah. Taat semua perintah Allah. Anzala? Apa dia? Taat perintah Allah. Kau jawablah. Taat perintah Allah. Taat perintah Allah. Untuk surga Allah. Engkau? Tak tahu. Cakap tak tahu, kalau tahu. Yang bodoh punya orang. Ni Aziz tak tahu.
Ni Sufyan yang ketawa sangat tu. Apa dia? Mencintai Allah dan dicintai Allah. Apa pula? Apa maksudnya jadi kekasih Allah? Saya nak tahu. Maksud jadi kekasih Allah membuat apa saja yang dia sukalah. Menjadi kekasih Allah ni ialah membuat apa saja yang dia suka. Kalau kita tak mau buat apa yang dia suka, mana nak? Itu pun tak faham juga. Itu nak saya cakap awak bodoh. Tapi kalau saya cakap bodoh, awak kerasnya. Tapi memang betul bodoh kan? Itu pun tak tahu. Apa maksud nak jadi kekasih Allah? Maksudnya kita berbuat apa saja yang dia suka lah. Baru boleh kita jadi kekasih dia. Sebab itu kita kena ada ilmu. Ilmu apa? Tahu apa dia suka. Kita tak boleh jadi kasih Allah kalau tak ada ilmu. Jadi dia orang faham jadi kasih Allah buka kitab, baca kitab, alim kitab itu kan. Banyaklah ada kitab, macam-macam kitab. Pergilah madrasah, tak boleh jadi kasih Allah tu. Jadi maksud jadi kasih Allah, kita kena buat diri kita membuat apa saja yang dia sukalah. Dan meninggalkan apa saja yang dia tak suka. Jadi apa benda yang paling dia suka? Kalau kita orang bodoh macam Anzala, dia ingat Allah macam dia, suka makan. Jadi nak buat Allah suka, makan banyak. Lepas tu bersetubuh banyak. Dah lain pula dah. Ini bukan nak buat Allah suka, nak buat Allah murka. Jadi yang Allah tak suka dijadikan yang Allah suka pula. Sebab tak ada ilmu. Ini orang tak ada ilmu. Sufyan mana ada ilmu? Dia tahu ke apa Allah suka? Sufyan. Yang kau tahu apa? Yang dia suka, yang dia tahu apa saya suka. Itu yang beza ni tu. Orang yang tahu apa dia suka, tak tahu apa Allah suka, takkan jadi kasih alamnya. Dan berbuat yang dia suka je. Itu. Yazid macam tu lah. Dia berbuat apa yang dia suka. Yazid. Maksud hidup dia bukan nak jadi kasih Allah, nak jadi kekasih diri. Jadi jalan dia apa? Apa yang dia suka. Orang yang tak ada ilmu lah, tak diberi ilmu. Pertama sekali Allah tak bagi dia ilmu. Kenapa? Sebab jalan nak jadi kasih Allah tak ikut. Mana nak dibagi ilmu? Jalan salah pilih. Allah kata inilah jalanku, mengajak manusia kepada Allah. Kita inilah jalanku, makan banyak, seronok. Mana nak dapat nampak? Mana nak dapat ilmu? Mana nak diberi ilmu? Macam Sufyan tak diberi ilmu lah. Sufyan ni dia hanya tahu apa dia mahu, apa dia suka, dan berbuat seperti mana dia suka. Satu lagi dia suka anak dia sikit, bini dia. Jadi dia pun tahu juga apa nak buat dia yang suka, nak kena buat benda yang bini dia suka, anak dia suka. Sekarang bini tak ada. Sebab apa? Dia tak, dulu masa berbini dia tak pernah buat apa yang bini dia suka. Bini dia cakap kat saya, Sufyan ni hanya buat yang saya suka bila nak seks dengan saya. Bila dia tak nak seks dengan saya, dia tak mau buat baik dengan saya. Dia dah bagi tahu saya nak cerai dengan dia. Biar perempuan lain merasa dia. Seksanya saya menjadi isteri Sufyan. Jadi isteri dia tak suka dia sebab dia tak buat benda yang isteri dia suka. Kamu kalau nak buat bini suka, anak suka, tentulah kamu kena buat apa yang dia suka kan. Bini suka, anak suka, adalah benda tu. Tahulah. Oh, bini saya suka makan ni, anak saya suka makan ni. Tiap-tiap weekend ni, macam Yazid ni, bawa bini makan lah. Yazid. Itu menunjukkan kita tak pernah tahu maksud hidup kita kekasih Allah. Jadi kekasih Allah. Sebab kita tak pernah buat yang Allah suka. Tak mau tahu pun. Kita tak mau tahu dan tak tahu. Jadi yang pentingnya kena faham Quran tu. Baru tahu. Kan? Ini tak faham Quran, baca Arab aja. Mana nak tahu? Jadi walau baca Quran pandai, baca aja pandai. Tapi maksud hidup masih tak tahu lagi. Dalam Quran dah bagi tahu dah.
maksud bagi tahu, jalan bagi tahu. Katakanlah kata Allah kepada Muhammad, kepada orang kafir tu. Katakan wahai Muhammad kepada orang kafir tu. Bahawa aku diperintah untuk menyerah diri aku sepenuhnya kepada Tuhan yang satu. Jangan kasih Allah. Itulah maksud. Kerana segala bukti bahawa tiada Tuhan melainkan Allah tu telah jelas padaku. Jadi Yazid mana dia baca Quran, mana dia faham Quran? Bodoh punya budak. Lepas tu menganggap pandai. Menganggap pandai dan tahu pula. Maksud hidup pun tak tahu. Satu orang yang tak tahu maksud hidup ni memang sangat bodoh. Sebab dia basic. Jadi apabila kita tak tahu maksud hidup tu, kita terus jalan sesat lah. Mana boleh jalan lurus? Apa nak tuju pun tak tahu. Kau nak pergi mana? Dunia. Maksud hidup apa? Dunia. Maksud hidup apa? Jadi kaya. Maksud hidup apa? Dapat rumah besar. Maksud hidup apa? Swimming pool kat rumah. Jadi mana nak jadi betul? Saya maksud hidup mau ada rumah sendiri. Saya masuk hidup nak ada kereta. Saya masuk hidup mau anak-anak berjaya. Itu jalan masuk hidup. Jadi ni semua tempat yang dituju tu tak betul. Jalan mesti tak dapat betul lah. Takkan pula kita dapat jalan betul, dia ajar oleh Allah jalan betul, maksud pun salah. Sebab itu dia basic, kena tahu tu. Apabila Samad masuk hidup dia nak keluarga bahagia, nak ada rumah, anak-anak, tak nampak lah jalan nak jadi kekasih Allah kan. Sebab apa? Maksud dah salah. Jalan mesti kabur lah, mesti tak jalan. Jadi tak nampak. Kalau saya tak tahu saya nak pergi Ipoh, saya start kereta tak tahu nak pergi mana lah ni. Ipoh pun tak tahu, Penang pun tak tahu, Johor Bahru tak ada maksud. Bawa kereta je, agak-agak ke mana. Bila sampai itu orang yang tengah stres, tengah bermasalah sangat, dah tak tahu dah, rosak dah fikiran, kelabu habis, tak tahu mana nak pergi. Mana dia dah sakit lah, rosak, stres. Ambil kereta, jalan, tak tahu mana nak pergi. Tiba-tiba tengok sampai Pasar Borong. Itu je lah dia duduk, dia fikir. Tak tahu maksud dia. Jadi orang waras ni kena tahu maksud. Ini maksud hidup kita nak jadi kekasih Allah tu, kita tak tahu dan tak jelas. Jalan tak nampak. Tadi saya tanya soalan tu pun tuan tak boleh jawab. Apa maksud jadi kekasih Allah tu? Buat apa yang dia suka. Apa dia suka nak tahu kat mana? Quran tak baca? Baca apa? Surat khabar je. Hari-hari surat khabar. Dari kecil sampai tua. Buka surat khabar. Sekarang ni surat khabar tak laku. Sebab orang boleh baca dekat Facebook, internet, phone. Kan? Dulu hari-hari baca surat khabar. Saya masih ingat ni. Itu zaman saya tu. Bertimbun-timbun surat khabar. Macam-macam surat khabar. Sekarang kita pun tak boleh jangka keadaan ni berlaku. Surat khabar semua orang tak nak baca. Sebab itu tutup utusan Malaysia. Nak tutup semua utusan Melayu. Utusan Melayu lama dah nak tutup. Jawi kan. Semua surat khabar bukan Melayu ya. Untuk apa pula surat khabar bila dia boleh baca dekat phone dia, dekat tari, di jari dia. Ini satu benda yang Allah ilham kepada manusia. Manusia buat, tukar semua. Sebelum surat khabar dulu, langsung tak baca apa lah. Tengok buruk je. Pagi-pagi tengok buruk, tengok lembu. Itu je dia mereka. Bila lembu daripada dulu lagi lah, zaman hang tua. Apa pun dia tak tahu baca. Tenang aja hidup dia. Tengok lembu je.
Apa berlaku pun tak tahu. Ada perang pun tak tahu. Ha. Itu ya. Tapi bila dah sok khabar, mereka mula baca. Lambat sikit tahu kan. Lambat sikit tapi mereka kena pergi beli. Sok khabar dihantar ke rumah-rumah orang putih. Itu tu tak tahu. Sekarang mana ada orang hantar sok khabar sangat sikit je. Yang tua punya, yang tak berapa biasa dengan phone ni. Tapi dah sekarang dah rampant dah. Every single person have phone. Jadi kalau nak sampaikan berita, tak payah sok khabar. No use. No point. Dia kena phone je. Jadi sekarang ni manusia, dia banyak tahu dunia ni. Makin banyak tahu, banyak nampak, makin cinta. Dulu zaman lembu dia nampak dengan kerbau, dengan beruk, dia tak ada cinta sangat. Life is simple. Kalau kamu nak tahu life ini, kamu kena pergi Afrika lah. Pergi Meneroka, tengok kaum-kaum tu. Yang ada lembu, kerbau, beruk, harimau, itu je. Pagi tak ada baca sok khabar. Phone pun tak ada. Tapi masyarakat yang dunia dia dah berubah, tak ada lagi dah. Dia orang being bombarded by materials, benda. Dalam phone tu apa yang ada? Semua iklan. Iklan apa benda? Benda-benda dunia. Jadi nak jadi kekasih Allah macam mana? Nak jadi kekasih Allah, ini bagus, ini barang bagus. Tak habis-habis cerita, ini bagus, tu bagus, ini bagus. Itu je cerita. Bila saya duduk dengar Yazid bercerita dengan Samad, saya tak dengar pun ini perintah Allah suka dah. Saya dengar ini barang bagus, kau dapat sana murah, situ bagus. Ini semua orang yang tak mau jadi kasih Allah. Orang yang mau jadi kasih Allah, dia sentiasa fikir apa Allah mau saya buat. Dan bila dia bercerita, semua cerita bab tu, bab amalnya. Dan tak boleh disangkalkan lagi. Yang paling Allah suka, paling Allah suka, manusia ni bertuhankan dia. Tak ada lain lah Allah suka. Yang paling Allah tak suka, syirik. Iaitu menduakan dia dengan hati atau mulut. Perbuatan lah. Bila dengan perbuatan tak suka. Sembah batu, sembah pokok, tak apa. Nah, walau dia semayang, walau dia puasa, walau dia baca Quran, walau dia keluar jalan Allah, katanya. Tapi kalau syirik, tak ada nilai. Kalau satu orang keluar untuk dapat nama, semayang untuk dapat pahala, mana ada harga? Jadi yang paling Allah tak suka, kita memang tahu, iaitu mempersekutukan dia. Yang paling Allah suka, mengesahkan dia. Tiada Tuhan melainkan Allah itu. Jadi itulah kerja yang paling Allah suka, ialah bagaimana kalimah ini datang ke dalam diri setiap manusia dan hati dia. Manusia ucap kalimah ni dan kalimah ni masuk dalam hati dia. Itu yang dia boleh. Jadi sebab itu kerja ni diberi kepada mereka yang Allah sayang, suka. Nabi-nabi dan rasul-rasul. Untuk mengajak manusia mula-mula mengucapkan kalimah ni. Sebab itu kata Allah, inilah jalanku. Kata kalau Muhammad adalah jalanku, mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia mengucapkan kalimah. Lepas tu berusaha buat kerja bagaimana kalimah tu boleh masuk dalam. Jadi kerja yang paling Allah suka, mengajak manusia mengucapkan kalimah. Lepas tu mengajak manusia buat kerja supaya kalimah tu masuk dalam hati dia. Ini kalau buat bolehlah jadi kasih Allah. Ini tak ada. Asyik. Makan je, minum je. Sibuk masak mana? Apa hari ni masak? Apa nak makan? Apa nak masak? Apa nak beli? Begitu. Ikan gurau. Ikan itu. Hari ni. Tuan-tuan yang mulia. Fikir tak ada. Risau tak ada nak jadikan. Sebab apa semua ni jadi? Sebab maksud suasana. Maksud tu, untuk jadi kasih Allah tu, langsung tak ada dalam diri Samad. Sampai hari ni. Jadi tak ada. Dengar cakap saya nak jadi kasih Allah. Ya. Tapi aku dengar je misal. Aku tetap juga maksud hidup aku mau jadi kaya. Mau jadi orang
dikenal sebagai kaya. Paling kurang di Gombak. Gombak pun tak ada. Tak cukup dia ada. Yazid dikenal orang kaya di Gombak. Yazid? Bukan kaya, orang miskin Gombak dah lah. Mana? Ini kenapa orang suka sangat disenarai orang kaya. Dan mencapai maksud lah pada dia. Kamu ingat dia orang main-main je. Dia orang dah dapat nama. Itulah maksud jadi orang kaya. Kamu tak kaya, tak ada. Cuba kamu dapat duit banyak. Tak adalah. Dapat ada worth 40 billion US dalam bank dia. Bill Gates. Lebih lagi. Billion. Makan dia billion je. Mana dia? Makan, minum dia semua dah ada. Jadi dia charity je sekarang. Ada. Dia tahu dia tak boleh bawa mati tu. So baiklah dia bagi. Itu yang kafir ni. Yang Islam ni tak tahu. Masih kumpul lagi. Nak jadi kaya lagi. Jadi tuan yang mulia, manusia ni dia silap. Maksud hidup manusia umumnya seluruh dunia nak jadi kaya. Nak jadi ternama. Nak jadi disukai oleh orang semua. Itulah namanya dunia maksud tu. Kaya dan berjaya. Ini semua menyalahkan, membuat manusia salah maksud hidup. Dia kecil lagi dah buat macam ni. Jadi sebenarnya kena diajar manusia ni, kena beritahu dan kena berusaha untuk jadi kekasih Allah dengan membuat benda yang Allah suka. Yang paling Allah suka ialah Allah suka manusia tu beriman hanya kepada dia. Betul, tapi mestilah kena ada orang mengajak dia. Kalau orang tak ada ajak dia, macam mana dia boleh mengucap? Jadi sebab itu kerja yang paling Allah suka untuk jadi kekasih Allah bukan mengucap, mengajak manusia. Itu mengajak tu. Manusia mengucap dan mengajak manusia yang dah mengucap supaya buat kerja. Ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, supaya kalimah yang diucap tu masuk dalam hati dia ke tahap yang Allah mahu. Inilah boleh jadi kekasih Allah tuan. Kalau kita tak ada mempersekutukan Allah dengan apa pun, baru kita boleh diberi ilmu, tahu apa Allah mahu. Baru kita boleh dapat hak jadi kekasih Allah. Baru kita boleh mencapai maksud. Okey, guys.